Okey, yang keenam, sambungan daripada perjanjian Hudaibiyah itu, iaitu kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang bersekutu dengan mereka jika berlaku peperangan. Artinya kalau kaum Quraisy ada masalah, kalau orang Islam ada masalah, anda boleh membantu, anda boleh dibantu. Yang seterusnya sana, walaupun perjanjian Hudaibiyah itu nampaknya seolah-olah memihak kepada kaum musyrikin, namun pada hakikatnya perjanjian itu mempunyai hikmah dan menguntungkan umat Islam. Kalau kamu perhatikan, di mana tadi ni yang kedua dan ketiga ni kita lihat nampak di sana tu, kalau orang kafir, orang kaum Quraisy datang kepada Rasulullah suruh balikkan. Tapi kalau orang Islam datang kepada kaum Quraisy tidak payah dikembalikan. Biar ke sana. Artinya apa tu? Hikmahnya supaya agama Islam itu dapat berkembang lagi, dapat berkembang di negara di negeri Mekah itu, secara secaranya kata ni secara indah sengaja, atau secara indah dirancang. Kemudian kita lihat sana di antara hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah. Di antara hikmah-hikmah perjanjian Hudaibiyah yang pertama, sebagai tapak tersebarnya Islam di Mekah serta di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab. Tu hikmahnya perjanjian Hudaibiyah itu dibuat sebagai tapak tersebarnya Islam di Mekah serta di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab. Tu yang pertama tu hanya cikgu tadi, tanpa disedari oleh orang kaum Quraisy, itu tujuannya tu, hikmahnya. Yang kedua, terhindarnya serang menyerang di antara kedua belah pihak, orang muslimin dengan orang kafir, boleh bercampur dan bertemu dengan aman tanpa halangan dan rintangan. Yang kedua hikmahnya kita ni lihat, sebelum ni kalau orang Islam dan orang kafir tidak dapat bertemu, asal bertemu berkelahi. Ni kalau sudah ada perjanjian ni, di mana orang Islam dan orang kafir ni boleh bertemu, boleh bercampur, bergaul. Ingat satu saja, jangan serang menyerang. Itu membaginya melanggar perjanjian itu. Yang ketiga, dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, bilangan orang-orang yang memeluk agama Islam itu semakin bertambah. Kan cikgu tadi, tanpa disedari oleh kaum Quraisy, dalam masa 2 tahun saja, 10 tahun kan dah boleh berperang, 2 tahun sudah berlalu. Nampaknya orang-orang yang memeluk agama Islam itu semakin bertambah. Dan yang keempat sana, dakwah Islam disebarkan dengan aman di kota Madinah dan ke negeri-negeri lain. Kamu bayangkan, 10 tahun dah boleh berperang, orang-orang Islam boleh menyebarkan agama Islam itu kan orang kaum Quraisy mendengar sedikit sejarah Islam menyebarkan agama Islam, dorang susah hati. Kedudukan dorang tergugat. Ni apa dorang boleh buat? Namanya sudah perjanjian itu, dengar saja. Geram pun ditahan saja, marah pun sabar saja. Yang kelima, memperlihatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kota Mekah ditawan dengan cara aman dan damai tanpa pertempuran darah. Itulah diantara hikmah perjanjian Hudaibiyah. Itulah mengenai dengan pelajaran tadi hari ini, iaitu tajuknya awal tadi ialah perjanjian Hudaibiyah. Sampai sana dulu. Wallahu a'lam bishawab.